Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizwan bin Abdul Aziz, dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan ilmu Qiraat dan bab mad wal qars. Okey, pertama sekali kita pergi ke pengenalan ilmu Qiraat. Kita akan bincangkan tentang ulama yang menyusun ilmu Qiraat ini, iaitu Imam Syatibi. Latar belakang Imam Syatibi ialah nama beliau ialah Abu Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Al-Syatibiyal Al-Andalusi Al-Ra'yani Ad-Duri. Beliau dilahirkan pada tahun 538 Hijrah di Syatibah, salah sebuah perkampungan di Al-Andalus. Beliau wafat pada 28 Jamadil Akhir 590 Hijrah, dan beliau dimakamkan di tanah perkuburan Jabal Al-Muqattam di Kahirah, Mesir. Perjalanan hidup beliau ialah dengan menghafal Quran dan belajar Al-Qiraat dari Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-As, mengembara ke Valencia, perkampungan yang berhampiran dengan kampungnya. Beliau belajar kitab Al-Taisir dari Abi Amri Al-Dani dan belajar kitab Sibawiyah Na'i Ali bin Abdullah Muhammad bin Hamid, dan beliau seorang imam yang sangat hebat berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran, hadis dan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, ialah untuk meringankan dan memudahkan umat Nabi Muhammad SAW, kerana orang-orang Arab ketika itu yang diturunkan Al-Quran kepada mereka berbeza bahasa Arabnya dan bahasanya bercampur-campur. Maksud sab'atu ahruf, iaitu 7 huruf, ialah perselisihan ulama berkenaan dengan maksud sab'atu ahruf ini sangat banyak, tetapi pendapat yang lebih dipilih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Fadilah Al-Syekh Abdul Fattah Al-Qadi di dalam kitabnya, iaitu Al-Wafi fi Al-Syatibiyah. Maksud sab'atu ahruf yang pertama iaitu 7 huruf. Yang pertama ialah ulama berselisih berkenaan penggunaan nama-nama dalam Quran, sama ada bentuknya dalam segi seorang ataupun satu, atau dua orang, dua, atau lebih daripada dua, iaitu 3 dan 4 dan seterusnya. Contoh bacaan yang berbeza pendapat ulama itu ialah perkataan khoti'atuhu. Ada yang baca khoti'atuhu dan ada juga yang baca khoti'atuhu, iaitu berbeza dari segi bilangan ifrad dan jamak dia. Okey, yang kedua, ulama berselisih pendapat berkenaan penggunaan perkataan dari segi perbuatan dalam Quran, sama ada yang telah berlaku, yang sedang berlaku, ataupun perbuatan yang berbentuk perintah. Contoh ayat iaitu qala. Ada yang ulama mengatakan qala, dan ada juga ulama yang mengatakan kul. Yang ketiga, ulama berselisih pendapat dari segi wajah i'rabnya, iaitu contoh, ada yang mengatakan i'rabnya hasanatun, dan ada juga yang mengatakan i'rabnya ialah hasanatan. Itu dari segi yang ketiga lah. Dan nombor 4, ulama berselisih pendapat sama ada membuang atau mengekalkan satu-satu perkataan itu. Contohnya dalam ayat fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ada ulama yang membacanya dan ada juga yang tidak membacanya. Itu dari segi mengekalkan ataupun membuang satu perkataan itu. Dan yang kelima, ulama berselisih pendapat perkataan yang mana dahulu dan yang mana kemudian, iaitu waqatalu wa qutilu. Ada yang baca waqatalu wa qutilu, ada juga yang baca wa qutilu wa qatalu. Okey. Yang keenam, ulama berselisih pendapat menukar ibdal, iaitu sesuatu huruf atau tidak. Contohnya fatabayyanu. Ada yang membaca fatabayyanu dan ada juga yang menukarnya menjadi fatathabbatu. Okey, yang terakhir, yang ketujuh, ialah ulama berselisih pendapat berkenaan dengan sebutan seperti al-fath, idgham, izhar, ibdal hamzah dan berbagai lagi. Sebahagian sebutan yang terdapat dalam perselisihan ini hanya boleh diketahui melalui bertalaki dengan guru sahaja. 7 huruf di sini tidak bermaksud qiraat 7 ataupun qiraat 10. Bahkan kedua-dua qiraat ini adalah sebahagian dari 7 huruf yang diturunkan padanya Al-Quran seperti yang terdapat dalam hadis Muhammad SAW. Okey, yang kedua iaitu pengenalan ilmu Quran, iaitu adab penuntut ilmu. Adab sebagai kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama, kita mestilah niat ikhlas kerana Allah SWT semata-mata. Dan yang kedua,
merendahkan diri kepada guru dan beradab dengannya, serta merendahkan diri dengan ilmu yang hendak dipelajari. Semoga apa yang kita pelajari itu berkat untuk kita. Dan yang terakhir untuk saya ialah pandanglah guru dengan pandangan yang hormat, supaya kita dapat ilmu yang berkat dan manfaat untuk sebarkan kepada masyarakat yang lain. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu bab mat wal qors, iaitu matan yang pertama mengenai mat wajib muttasil. Matan yang pertama yang berbunyi idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin awil wa an dhammi lakil hamzah tuwila. Yang maksud matan satu ini ialah selepas fathah ada huruf ma'alif, seperti contoh ja'a. Selepas kasrah ada huruf mad ya, seperti ji'a. Dan yang ketiga iaitu selepas dhamma ada huruf mad waw, iaitu su'in. Hukum ini terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu hukum mat wajib muttasil ni. Imam yang membaca dengan tawassut iaitu 4 harakat, iaitu Imam Qulun, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amrin, Imam Ibnu Amir, Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Dan kumpulan yang kedua ialah imam yang membaca dengan isba', iaitu 6 harakat. Yang pertama Imam Warsh dan yang kedua Imam Hamzah. Matan yang kedua yang berbunyi fa in yanfasil fal qasra badirahu taliban bi khulfihima yurwi kadarrun wa muhdala. Yang maksud huruf hamzah dalam dua perkataan ianya hukum mad jaiz munfasil. Seperti contoh fi ummiha. Hukum ini terbagi kepada 4 kumpulan bacaan. Dan kumpulan yang pertama, imam yang membaca dengan qasr, iaitu 2 harakat, atau tawassut 4 harakat. Itu imamnya Imam Qulun, Imam Duri, Imam Abu Amrin. Dan kumpulan yang kedua, imam yang membaca dengan qasr sahaja, iaitu membaca dengan 2 harakat sahaja. Ada 2 orang imam. Yang pertama Imam Susi dan imam yang kedua Imam Ibnu Katsir. Dan kumpulan 3 dan 4 ini mereka mengikut bacaan hukum mat wajib muttasil seperti matan satu tadi, iaitu yang pertama Imam Warsh, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Kita seterusnya pergi kepada seterusnya, iaitu matan yang keempat mengenai mat badal. Matan yang berbunyi wa ma ba'da hamzin thabitan aw mugharrar fa qasrun wa qad yurwa liwarshin mutawwala wa wassatahu qaumun kamana haula alihatan ata lil imani muthila. Yang maksud sebelum huruf mad ada hamzah dan sama ada tetap ataupun berubah. Imam Warsh pada matan ini menceritakan Imam Warsh boleh baca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jadi Imam Warsh ada 3 wajah pada bacaan ini. Yang pertama huruf hamzah yang tetap bacaannya yang berbunyi amana. Okey. Dan yang kedua huruf hamzah yang berubah bacaannya haula'i alihatan. Dia berubah menjadi haula'i alihatan. Okey, dia berubah dari hamzah ke ya. Okey. Kita pergi kepada matan yang keenam, matan yang dikecualikan, iaitu yang berbunyi matannya siwa ya'i Israil au ba'da sakin sahihin ka Qur'anin wa mas'ula asa'ala. Maksud matan di atas ialah huruf mad ya sebelumnya ada huruf hamzah, khusus bagi perkataan Israil dikecualikan dari baca tawassut dan isba', iaitu dia dikecualikan dia baca 4 harakat ataupun 6 harakat. Huruf mad, penerangan matan yang keenam ni menceritakan tentang bila huruf mad, sebelum huruf mad tu ada hamzah dan sebelum hamzah tu ada huruf sukun sahih. Bacaan ini dikecualikan dari baca tawassut 6 harakat. Contohnya Qur'ana. Jadi bacaannya baca 2 harakat sahaja. Qur'ana begitu. Okey, kita pergi kepada matan yang ke-12. Matan yang ke-12 ni menceritakan tentang mad lin. Matan berbunyi wa in taskun
al-ya' baina fathin wa hamzatin bikilmatin aw wawun fawa jihani jummila bitulin wa qasrin waslu warshin wa wafukuhu wa inda sukun al-waqfi likulli umila. Maksud matan di atas ialah huruf ya atau waw mati, sebelum itu ada baris fathah dan selepas itu ada hamzah. Jadi bila jumpa yang macam tu, Imam Warsh boleh baca 3 wajah, sama ada wasal ataupun waqaf. Dan Imam Warsh boleh baca qas 2 harakat, boleh baca tawassud 4 harakat dan boleh baca isbah 6 harakat. Contoh maklin mahmus, maklin yang ada huruf hamzah, itu maklin mahmus. Sawatu. Okey. Kita pergi kepada contoh pertama, iaitu maklin mahmus ada segi wasal. Dari segi wasal, Imam Warsh boleh baca 4 ataupun 6 harakat. Dan yang kedua, Imam Bakun, iaitu imam selain pada Imam Warsh, Imam Bakun, dari segi wasal tiada mat, tak ada baca panjang. Dari segi maklin mahmus, dari segi waqaf pula, Imam Warsh boleh baca 4 ataupun 6 harakat. Dan yang kedua, Imam Bakun boleh baca 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey. Kita pergi kepada matan yang ke-14, iaitu yang berbunyi wa fi waw sawatin khilafun liwarshihim wa an kullin al-mau'udatu al-aksru wa mau'ila. Maksudnya, pada perkataan sawati, Imam Warsh akan baca pada lin waw dengan qas. Lin waw tu Imam Warsh akan baca 2 harakat ataupun tawassud 4 harakat. Sebab selepas lin waw tu terdapat mad badal. Bacaan ini terbagi kepada 4 wajah. Yang pertama, qas kepada waw tu dan qas kepada mad badal. Contohnya sawatu seperti biasa. Dan yang kedua, qas kepada waw dan tawassud pada mad badal. Sawatu. Macam tu. Yang ketiga, qas kepada waw dan isbah pada mad badal. Sawatin. Macam tu. Jadi yang terakhir, tawassud waw dan tawassud mad badal yang bunyi sawatin. Macam tu. Okey. Okey, sampai di situ saja penerangan saya dari segi pengenalan ilmu qiraat dan mad wal qas. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih.